بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 12, baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 12, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jika ada ia najis aini mutawassitah, yakni najis aini mutawassitah, najis selain daripada najis anjing dan babi, najis mughallazah, air kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umur 2 tahun, najis mukhaffafah, maka disuci akan dia akan najis aini mutawassitah dengan dihilang akan ainnya dan segala sifatnya. Sifat ni warna, rasa ataupun bau, dihilangkan dengan air. Jika dengan sekali cucur air sekalipun memadalah. Jadi kita 2 minggu dah membicarakan berkaitan dengan kaifiyah, cara menyucikan najis aini mutawassitah. Najis aini mutawassitah. Jadi yang pertamanya untuk menyucikan najis aini mutawassitah, bukan najis aini mutawassitah sahaja, samalah terdahulu najis aini mukhaffafah. Begitu juga pembicaraan di bawah tu najis aini mughallazah. Yang pertama, wajib dihilangkan ain terlebih dahulu. Wajib dihilangkan ain terlebih dahulu. Jirim najis kena hilangkan terlebih dahulu. Jirim najis wajib dihilangkan terlebih dahulu. Kalaulah najis aini mukhaffafah yang kita bicara lepas dah, permulaannya najis aini, air kencing kanak-kanak lelaki itu dilapkan terlebih dahulu. Air najis, air kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umur 2 tahun, air kencing kanak-kanak lelaki ni permulaannya mula-mula dilap terlebih dahulu. Mudah barulah rencikkan air, renjiskan air atas najis aini mukhaffafah. Bukan kata najis aini mukhaffafah, air kencing tadi dalam keadaan tidak dilap, tiba-tiba kita renjis air ke atasnya, itu tidak memada. Maknanya air kencing kanak-kanak lelaki itu dilapkan terlebih dahulu. Sama pembicaraan najis aini mutawassitah. Yang pertama, jirim najis wajib dihilangkan terlebih dahulu. Ambil tisu ke, ambil suaka bau ke, jirim najis kena hilangkan terlebih dahulu, barulah dicucurkan air, didatangkan air ke atas tempat yang kena najis. Kalaulah najis tidak dibuang terlebih dahulu, didatangkan air ke atas tempat najis bersekali dengan air najis, maka air sedikit yang didatangkan ke atas tempat najis tadi sudah bertambah timbangan dengan
Apa makna bertambah timbangan air yang dijiuh, yang didatangkan ke atas tempat najis? Bertambah timbangan dengan makna bertambahlah jirim air bercampur dengan air najis. Maka air yang bertambah timbangan tadi ni, walaupun tidak berubah sekalipun air tersebut, maka air tersebut tetap dihukumkan najis. Ini kita bicara dah terdahulunya. Kalau kata latar rumah macam orang dahulu-dahulu, latar rumahnya jarang-jarang air najis, dia tak mau buang, dia segang geli, nak ambil tisu, nak buang muntah ke tahi ke, dia pun datangkan air ke atas muntah, ke atas tahi, tapi lantainya berlubang. Air yang bertambah timbangan bersama dengan jirim muntah, jirim tahi tadi, air itu memang najis, tetapi air itu segera turun ke tanah melalui lubang lantai itu, maka tak apalah. Pandai ni. Tapi ghalib kita sekarang lantai pula, lantai semi mozaik pula, maknanya tidak ada lubang untuk air najis tadi turun ke tanah, maka kok mana pun air najis wajib dihilangkan terlebih dahulu. Macam saya sebut minggu lepasnya, contohnya rumah kita banyak tahi cicak yang kering. Jadi sebelum kita siram air, kita buka air pahit, kita nak basuh latar tu, terlebih dahulu kita sapu ataupun kita vacuum tahi cicak yang kering tu, barulah kita datangkan air untuk kita basuh latar. Jangan tarik cicak kering banyak, kita pun buka air pahit, air tu berladung atas semin kita, atas mozaik kita. Air tu walaupun nampak banyak berladung, kita buka lama sedikit, tapi air tu tetap sedikit, tak sampai sukatan 2 kolah. Apabila bercampur dengan tahi cicak yang kering, maka air tadi sudah bertambah timbangan. Walaupun air yang berladung di latar tu tidak berubah, air tersebut sekaliannya dihukumkan najis. Kena faham molek situ. Buang najis terlebih dahulu, kemudian barulah datangkan air ke atas tempat yang kena najis. Datangkan air. Dia persoalan kalau kita basuh latar. Kalau kita basuh latar, pastilah air didatangkan ke atas tempat najis. Kita basuh najis atas lantai, pastilah air didatangkan ke atas tempat najis. Takkanlah lantai itu kita datangkan ke atas air. Tak jadi seumpama tu. Yang kita nak kena jaga-jaganya, kalau kata najis tu di pakaian, najis tu di pakaian. Kalaulah kata ni kita minggu lepas panjang dah kita cerita berkaitan dengan kaifiah menyucikan najis aini mutawassitah ini, kemudian pergi kepada persoalan kita menyucikan pakaian yang diyakini najis, yang yakin najis, bukan yang syok. Pakaian yang syok najis ataupun tidak, pakaian tu tetap dihukumkan suci, tidak dihukumkan najis. Pakaian yang diyakini najis, kita basuh pakaian yang diyakini najis menggunakan mesin basuh. Sebut dalam minggu lepas, kita faham satu-satu kaifiah cara menyucikan najis. Kita menggunakan tangan. Macam mana cara menyucikan najis menggunakan tangan sendiri. Kita tengoklah pula mesin basuh beroperasinya macam mana. Kalau beroperasi menepati cara kita menyucikan dengan tangan, maka sucilah. Kita basuh pakaian yang diyakini najis menggunakan mesin basuh. Tapi minggu lepas saya sebut dah, orang kita hanya membasuh pakaian kotor sahaja menggunakan mesin basuh. Kalau pakaian yang diyakini najis, dia orang ni kadang-kadang dia basuh di luar dahulu, guna air pahit basuh kot luar, barulah dibubuh dalam mesin basuh. Jadi tidak timbul isu lah. Tapi yang kita cerita ni bukan pakaian kotor, pakaian dia yakini najis menggunakan mesin basuh. Kaifiah caranya menepati ataupun tidak, kalau menepati hukumnya adalah suci.
Yang mana kita basuh mesin basuh ni, pastilah jirim najis tidak ada. Pastilah jirim najis tidak ada. Itu sudah menepati dah tu. Kemudian kita datangkan air ke atas tempat najis. Mana sekarang ni air didatangkan ke atas pakaian. Ada dalam mesin basuh. Air datang tu daripada atas, air datang tu daripada sisi, air datang tu daripada bawah. Janji air datang, bukan pakaian yang kena najis yang datang ke atas tempat air. Jadi di sini dalam mazhab Syafi'i, air yang sedikit kita menyucikan najis, pastilah kita menggunakan air yang sedikit. Bukan macam zaman dulu basuh najisnya di mana? Di sungai. Sungai tu kita menggunakan air banyak. Basuh pakaian menggunakan air sungai, itu air banyak. Kita memang basuh najis menggunakan air yang sedikit. Jadi kita basuh najis atas latar pun kita menggunakan air yang sedikit. Kita menyuci pakaian najis pun menggunakan air sedikit. Mesin basuh pun menggunakan air yang sedikit, dengan bahawa air tidak sampai sukatan 2 kolok. Jadi mengapa saya cerita dah atas latar terlebih dahulu, baru pergi pada mesin basuh. Apabila kita buang air najis terlebih dahulu, kita pun datangkan air ke atas tempat najis. Mazhab Syafi'i, air datang tu syarat dia. Syarat untuk menyucikan tempat yang kena najis adalah wurudul ma'il qalili alal mahallil mutanajjisi. Datang oleh air yang sedikit ke atas tempat yang kena najis. Wurudul ma', datang oleh air yang sedikit. Wurudul ma'il qalili, datang oleh air sedikit alal mahallil mutanajjisi, atas tempat yang kena najis. Dipanggil air tu mesti air yang warid, air yang datang. Air yang warid, air yang datang, bukan air yang maurud. Warid isim fa'il, maurud isim maf'ul. Warid ni air yang sedikit datang ke atas tempat yang kena najis. Tempat ni lantai sama, pakaian sama. Jadi air tu warid, air yang datang ke atas tempat yang kena najis. Bukan air maurud. Maurud ni air yang menanti, didatangi oleh pakaian yang kena najis. Air yang sedikit, lemah, kemudian didatangi oleh najis pula, maka air tadi dihukumkan najis walaupun tidak berubah sekalipun. Air yang sedikit, lemah, datang ke atas tempat najis, maka kuat. Air yang sedikit datang ke atas tempat najis, air tersebut kekal hukum asal sebagai air mutlak. Kena faham situ. Sekarang air yang sedikit datang ke atas tempat najis. Tempat najis, airnya sudah, jirimnya sudah dibuang, maka air yang bertakung di tempat najis tadi ini tidak bertambah timbangan. Kemudian air yang sedikit tadi yang datang ke atas tempat najis tadi ni, air yang sedikit ni sudah bersentuh dengan najis, tapi jirim najis tidak ada. Air yang sedikit yang bersentuh dengan najis tadi ni tidak bertambah timbangan. Air tu kekal mutlak. Sekarang ni air yang sedikit ni sudah bersentuh dengan najis, betul, tapi air sedikit datang ke atas tempat najis, najis jirim tidak ada, air pula yang datang, air yang bertakung di tempat najis itu kekal hukum mutlak. Air itu sudah berhenti di situ. Air itu tidak bergerak lagi, tidak ada isu. Sebab tu saya sebut dah minggu lepas, kita ni salah faham seumpama ni kadang-kadang jadi mudarat. Mudarat macam mana? Jirim najis sudah buang, di latar tu hanya ada ni sifat-sifat najis. Dia pun datangkan air, pakai cerek air ke, pakai wayar getah ke, dia datangkan air, dia pun gosok. Air tu dia tidak hentikan, air tu mengalir. Kita ni benda najis ni,
kita gosok-gosok tempat najis, permulaan gosok tu kiraan kitanya air berubah, maka air tu hukum najis sebab dia berubah. Memanglah jirim najis kita sudah buang, air pula datang ke atas tempat najis, betul lah kaifiah cara menyucikan najis. Tetapi permulaan kita datangkan air, kita gonyoh tu, air tu berubah, air berubah tu hukum najis. Air najis tu ke mana pergi? Sudah mengalir, luah lagi kawasan pula jadinya. Jadi akhirnya air najis sampai ke depan, akhirnya menyusuli air yang lain ni, maka air najis yang berubah tadi sudah hilang berubah dia, tapi air tu tetap hukum najis. Lepas tu kita pun lap gitu je, punah lah. Sebab tu kata kita datangkan air atas tempat najis, hentikan air tu. Tapi apabila air tu sudah tidak bergerak, air tu sedikit, najis ya? Dah. Takkan dihukumkan najis. Faham tak ni? Kita mazhab Syafi'i, air yang tenang dengan air yang berlari, air yang tenang, air rakib dia panggil, air yang jari, air yang berlari, hukum dia sama je. Kalau tak najis, kalau najis lah. Faham tak ni? Sekarang ni air tenang, duduk nak bekas, tak sampai 2 kolong, jatuh tak cicau, walaupun tak berubah sebab air tu sedikit, maka najis. Air ni berlari, kita kata tempat yang kita buat air bergerak, macam tempat air perhiasan tu kan bergerak, tak sampai 2 kolong juga tu, jatuh tak cicau, walaupun air tu berlari tetap hukum najis. Dia sama je hukum. Air yang rakit tenang, air yang diam, air yang jari, air yang berlari, hukumnya sama je dalam mazhab Syafi'i kita. Mana sekarang ni air tu datang ke atas tempat najis, jiran najis sudah buang, kita datangkan air, sama ada air tu tenang berhenti atas tempat najis, sama ada air tu bergerak ke, hukum dia sama. Selagi air tak berubah, air tu kekal hukum mutlak. Ni dia siram air tu straight, lepas tu dia gonyoh air yang berubah mula-mula najis tu sudah pergi jauh ke depan. Satu hal pula kita nak cara air najis jadi luah pula jadinya. Kita datangkan air, berhenti di situ, air yang sedikit sudah bersentuh dengan najis. Najis dah air? Tidak, sebab air tu air datang, jirim najis sudah dibuang. Kena faham situ. Dia pun gonyoh, berubahlah sifat air, maka air tu dihukumkan air najis sebab dia sudah berubah. Maka kita ambil kain, molek, kita pun lap air najis tadi, jangan titik kain tu, kita pergi basuh kain tu di sinki. Kita pun datang kali kedua, tempat yang masih lagi dihukumkan najis, sudah tidak berubah air, tempat tu sifat najis sudah hilang, tempat tu hukum suci, air yang bertakung atas tu hukumnya mustakmal, sesat basuh najis kali yang pertama. Dia panggil pertama lah, walaupun kita buat 2 kali, kemudian barulah sunat meniga. Gitu je. Janji air datang, jadi mesin basuh gitulah. Air datang, airnya berada tempat yang sama, tak sampai 2 kolong, tak ada isu. Sekarang ni apabila air bersentuh dengan najis, maka air pun dihukumkan najis. Air yang dihukumkan najis ni menajiskan pakaian lain yang asalnya suci. Tak betul gitu. Sekarang pakaian najis ada sehelai saja di dalam tu, yakin najis ni, yakin. Maka macam sebut ngulpah, luar dalam pun bukan najis, kotor. Kalau kopiah ada apa ni luar dalam, apa bezanya? Kalau luar dalam kotor, bukan najis, tak ada isu luar dalam pun. Jadi sekarang ni pakaian yang diyakini najis hanya sehelai sahaja, kemudian bercampur dengan pakaian yang suci, yang suci makna kotor lah, bukan najis. Lepas tu air datang ke dalam mesin basuh, jadi air tak sampai 2 kolong, bersentuh air tadi dengan pakaian yang kena najis, dihukum najis lah dah air tu. Itu salah faham gitu. Apabila dihukumkan air tu najis, maka air najis yang akan menajiskan pula pakaian lain yang asalnya hanya kotor sahaja, yang tak najis. Salah faham. Sebab apa dia kata jadi air tu najis? Sebab air tu tak sampai 2 kolong. Satu lagi kenapa? Kerana air berada tempat yang sama, tak ada isu air berada tempat yang sama.
Macam tadilah. Najis atas latar, kita datangkan air, tu syarat dia. Datang air atas tempat ni syarat dia. Jirim najis kita buang dah. Memang air tu sedikit, memang air tu berhenti bertakut atas tempat najis. Najis dah air yang sedikit yang sudah bersentuh dengan latar hak dihukum ni. Tak najis sebab air tu datang. Air tu kekal mutlak. Samalah juga. Pakai najis selai dalam masa basuh, buka air, makna air yang sedikit sudah bersentuh dengan najis yang ada di pakaian, tapi air najis tidak ada. Maka air masa basuh kekal air mutlak. Tak timbul isu kata air berada tempat yang tak timbul isu. Faham tak? Salah faham ni dia payuh mesin basuh ni. Jadi mesin basuh ni kalau tu tengok dalam rakam YouTube tu, hak ni kata begini, hak ni kata begini, hak ni kata begini. Ada kata fatwa, kata suci, gitulah macam-macam. Wallahu alam lah. Ada kata oleh kerana mesin basuh ni kuat, dia pusing jadi suci. Dah kita bukan masalah kuat tak kuat pusing. Kerana dia menggunakan sabun yang sabun tu air mutaghayyir. Sabun tidak akan boleh menyucikan najis. Tapi persoalannya kenapa? Persoalannya air sedikit, kemudian air berhenti. Jadi kerana isu itulah. Jadi tak suci mesin basuh tu, salah faham gitu. Dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Fathul Mu'in didatangkan syarat wa yushtaratu fi tuhril mahalli, syarat pada menyucikan tempat yang ada najis, wurudul ma'il qalili 'alal mahallil mutanajjisi, datang oleh air yang sedikit atas tempat yang ada najis. Kemudian nak kita ambil faham balik pada kitab Fathul Mu'in, dibicarakan berkaitan najis dalam mulut. Najis dalam mulut. Kenapa? Gusi kita berdarah, maka mulut kita jadi najis kerana darah hukumnya najis. Macam mana cara nak menyucikan najis dalam mulut? Kita ludah, habis dah dia punya darah. Jirim najis sudah tidak ada sebab kita sudah ludah. Tapi mulut kita masih lagi dihukumkan najis. Sebab nak menyucikan najis dalam mulut ni tidak memada dengan air liur. Sebab apa tak memada dengan air liur? Sebab air liur bukan air mutlak. Nak menyucikan najis mazhab Syafi'i kita mestilah menggunakan air mutlak. Mazhab Hanafi air liur pun boleh. Kan mazhab Hanafi 2 minggu lepas kan? Janji cairan sahaja. Cairan dengan makna kalaulah cairan tu kena pakaian, perah air keluar. Macam mazhab Hanafi, air teh, air milo, air tebu, air tuak boleh menyucikan najis belaka mazhab Hanafi. Air liur pun boleh menyucikan najis mazhab Hanafi. Kita mazhab Hanafi tak menyucikan najis air liur sebab bukan air mutlak. Tapi kita ludah. Darah sudah hilang. Ini dalam kitab Fathul Mu'in ni, darah sudah hilang. Tapi mulut masih lagi dihukumkan najis. Macam mana dalam kitab Fathul Mu'in cerita nak menyucikan najis dalam mulut? Dengan bahawa kita pun masukkan air dalam mulut. Kita pun apa? Kocok kan? Kocok kan tak? Komo, kita pun komo. Dalam mulut kita darah tak ada dah. Sebab darah tu kita sudah ludah. Air liur kita sudah jadi putih lah, mana tak ada darah lah. Tapi mulut kita masih lagi dihukumkan najis sebab belum lagi kita menyucikan mulut kita dengan air mutlak. Kita pun masuk air mutlak dalam mulut kita. Kita pun komo. Jadi sifat najis di mulut kita sudah hilang. Ada apa dah? Kita pun ludah. Mulut kita hukum suci. Air yang kita ludah hukum mustakmal. Faham tak? Faham tak di situ? Hak ni ada kitab Fathul Mu'in ni. Mulut kita najis kerana gusi kita berdarah. Saya sebut gusi lah, tak sebut gigi berdarah. Gigi tak ada darah. Kan ada gigi berdarah? Gusi lah berdarah, gigi tak berdarah. Jadi kita ludah. Jirim najis memang sudah tidak ada. Kita pun datangkan air mutlak ke dalam mulut kita. Kita pun berkomor. Kita pun ludah. Mulut kita hukum suci, air yang terludah hukum mustakmal. Boleh terima tak tu? Boleh terima tak kaifiah tu? Ini ada kitab Fathul Mu'in ni, biar kita faham molek.
Sekarang mulut kita najis kerana gusi kita berdarah. Kita ludah, habislah jirim najis darah dalam mulut kita. Air liur kita sudah jadi putih, tapi mulut kita masih lagi dihukumkan najis. Kemudian kita pun masuk air dalam mulut. Kita pun kita pun ludah, dalam mulut kita sudah hilang sifat najis, maka mulut kita hukum suci, kita boleh telan air liurnya. Air kita ludah hukum mustakmal. Boleh terima tak cara tu? Nak tanya semula. Air yang kita masuk dalam mulut tu, siapa ada dua kolom? Tanya soalan pelik. Kalau air yang masuk dalam mulut tu sampai dua kolom, mulut gergasi lah. Air memang tak sampai dua kolom. Nak tanya pula, bukan air yang sama, bukan berpusing tempat yang sama. Apa tu? Apa beza dengan mesin basuh? Berputar di tempat yang sama. Kalau kita nak air tu bergerak-gerak, bukan air yang sama, kita kena masuk air getah dalam mulut. Masuk air dalam mulut, kita komor serta air tu masuk keluar. Barulah air tu air yang bertukar-tukar. Faham tak ni? Sekarang ni kita masuk air dalam mulut kita, air memang tidak sampai dua kolom. Air tu sudah bersentuh dengan langit, dengan lidah kita yang hukum najis. Kita pun berkomor, air tu berada tempat yang sama. Kita pun ludah, mulut kita jadi bersih, air tu dah jadi mustakmal. Boleh pula. Dan mesin basuh tak sama. Mesin basuh, air tak sampai dua kolom, berpusing tempat yang sama. Sama je lah. Kalau tidak, kita kena masuk air getah dalam mulut. Ada masuk getah dalam mulut, kita pun komor, air tu masuk keluar. Buat gitu ke? Tak syarat dah kita fatul mu'in. Lepas tu kata, kita faham sendiri kaifiah, cara menunjukkan najis, kita faham dalam mesin basuh. Satu lagi dalam kitab Fathul Mu'innya, bekas yang najis. Bekas yang najis, tak kira bekas tu beldi ke apa, bekas yang najis. Makna jirim najis tidak ada. Jirim najis tidak ada. Tapi bekas tu najis. Macam mana cara nak menyucikan najis dalam bekas? Kita pun bubuh air dalam bekas. Jirim najis tidak ada, maka air tidak bertambah timbangan. Pada ni, air yang kita bubuh dalam bekas ni, air beldi ke apa lah, air kita bubuh dalam bekas ni sampai tak 2 kolom? Tak sampai 2 kolom. Air bukan air yang sama, memang air yang sama. Nak air lain kena tebuk beldi kat bawah. Air yang sama. Lepas tu macam mana cara dalam kitab Fathul Mu'in untuk menyucikan najis dalam bekas air ni? Kocok lah, kocok. Sifat najis sudah hilang, air tidak berubah, bekas tu hukum suci. Air tu apabila berpindah keluar, air tu panggil mustakmal. Begitu cara dia. Kalau nak suruh kata air tu berlari, bertukar air, beldi tu kita kena lingkup ke? Abu kata kita pun tembok dengan air kita. Barulah air masuk, air keluar, air masuk, air keluar lain. Adakah syarat seumpama tu? Dah. Dah syarat seumpama tu. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in tu, satu najis dalam mulut, satu najis dalam bekas. Kita boleh faham lalu hak mesin basuh. Tapi dalam Fathul Mu'in dimulai dengan wa yushtaratu fi tuhril mahalli wurudul ma'il qalili 'ala al-mahalli mutanajjisi. Syarat untuk menyucikan tempat yang kena najis adalah datang oleh air yang sedikit ke atas tempat yang kena najis. Itu je syarat. Datang air, sudah. Air tu air berhenti ke, air bertakung ke, air tak bertukar ke, tak ada isu. Datangkan air ke dalam mulut kita. Datang air ke dalam mulut ni syarat tak dah kita kena kan dia datang air kan, datang ni daripada atas ke bawah. Perlu tak mulut kita angkat, kita bubuh itu? Tak perlu. Walaupun kita datangkan daripada bawah, dipanggil datang dah. Sekarang mulut kita najis, datangkan air ni, adakah perlu kena lenggok hundang? Datangkan air tu, tak perlu. Daripada bawah pun tak apa. Sebab apa? Datanglah panggil tu, datang dari bawah. Lepas tu kita pun berkomor. Tapi nak ceritanya, air dalam mulut tak sampai 2 kolom, air sudah bersentuh dengan langit, dengan lidah yang najis, air pula berada di tempat yang sama, tak ada masalah. Air tu takkan dihukumkan najis.
Kita berbuka-muka, hilang sifat najis dalam mulut hukum suci, air yang kita ludah tu, air tu mustakmal. Takkan dia najis air tu kalau tak berubah. Walaupun air tu sedikit dan berada di tempat yang sama. Sama dengan najis dalam bekas tadi sama juga. Najis dalam bekas, ada baldi ke dalam bekas apa ke, najis tu tidak ada jirim dia. Kita pun masukkan air ke dalam bekas tu, kita hanya kocokkan bekas tu saja. Kocok bekas, sifat najis di bekas tu hilang, air tidak berubah, maka bekas tu hukum suci. Air tu masih lagi air mutlak dia panggil. Air tu berpisah dari tempat tu, kita curah air tu, barulah air tu dia panggil air mustakmal. Tapi nak ceritanya, air dalam bekas tadi sedikit, tak apa dua kolong, air berada tempat yang sama, tak ada isu. Kalau kita nak suruh air tu bertukar-tukar, air tu bergerak-gerak, syaratnya berdi tu kita kena pusingkan, kita kena tembok air daripada bawah. Ada syarat, kita ada syarat. Jadi sama je kaedah najis dalam mulut yang kita sucikan, najis dalam berdi bekas yang kita sucikan, dengan pakaian yang najis dalam mesin basuh, sama je. Air datang, air tak sampai 2 kolong, air berada di tempat yang sama, air tidak berubah sebab sifat najis dia pegang hanya sedikit sahaja. Okey, pusing, hilang sifat najis di seluar. Contohnya dalam mesin basuh ni, air tidak berubah, pakaian hukum suci, air tu boleh berpisah daripada tempat tu, dia panggil air mustakmal. Cuma minggu lepas lah kita ni bubuh sabung. Sabung tu tak dengan air mutlak. Sabung tu tak dengan air mutlak, air mutaghayyir, dia tak boleh menyucikan najis. Tapi tak apalah, sebab air sudah bertukar-tukar nanti. Jadi pusingan pertama dengan air sabun tidak boleh menyucikan najis di pakaian yang diyakini najis. Lepas yang pusingan pertama, air sabun tu keluar, masuk pula air mutlak yang baru. Mungkinlah masih lagi nampak macam berbuih-buih, tapi berubah yang sedikit, air tu mutlak. Yang kedua itulah sebenarnya yang menyucikan pakaian yang diyakini najis. Selesai. Kali yang ketiga itulah dipanggil sunat kali yang kedua. Lepas tu bilah, tak ada bilah. Bilah tidak ada. Yang adanya datang air ke atas tempat yang ada najis. Datang air ke tempat yang najis ni dipanggil cucu, dipanggil jiruh. Dipanggil air lalu, dipanggil air bilah. Sebab saya mengajar dalam Terengganu FM, kitab Idaman Penuntut tu, dia kata orang sebelah utara kata air lalu, kita panggil air bilah. Tahu? Di mana pun semua tu makna dia cucur, jiru, lalu air, bilah air, dengan makna pun air datang ke atas tempat yang kena najis. Itu maksud dia. Dan sekarang ni mesin basuh, kali pertama air sudah datang, sudah panggil bilah dah. Kali kedua ketiga air sudah datang, panggil bilah dah. Nak bilah apa lagi? Tak ni, sudah mesin basuh ni kena bilah pula kat luar. Dah. Tak ada, dan kita tak sebut bilah, dan kita sebut datang oleh air yang sedikit atas tempat najis. Datang tu kita panggil jiruh, cucu, lalu, bilah, bubuh nak pun nama apa pun. Dan sekarang ni mesin basuh tu kali pertama tu air jiruh dah, air cucu dah, air lalu dah, air bilah dah. Kali pertama tu 3 kali dah mesin basuh buatnya. Nak bilah kat luar apa lagi? Orang-orang dulu tu tengok Allah susah nampak dia basuh pakaian di telaga, dibilah sela-sela. Kadang-kadang selimut apa semua kan, selimut apa semua bubuh di ampai, bilah pula selimut di ampai yang. Padahal selimut tu kalau kira lah tak ada najis-najis pun, kotor je, kena pakai lama berpeluh-peluh. Kalaulah selimut tu najis, dibubuh berdi lain pula. Kalau kata budak kecil malang dengar cadar, dengar selimut tu, hak tu bau dah berdi lain, bau jauh tu, sensitif tu. Hak tu jangan dekat, najis. Gitu. Tapi kalau hak lain-lain ni, hak basuh selimut biasa ni, tak ada basuh najis pun, basuh kotor je. Gibilah pula, letih lah. Kalau duduk Mekah pesen ni habis air lah. Mekah air mahal, sebab duduk Malaysia air murah.
Boleh ampayang. Tu. Oh, ambil air dengan timbul ni. Oh, bilah jadi bilah. Dia sebenarnya kalaulah najis, hak diyakini, kena faham molek ni. Syak tidak dihukumkan najis, sudah mengelepah. Hak diyakini najis. Walaupun pakaian budak sekalipun yang belum memayis, yang ghaliknya tak lepas dia najis. Ghalik kebiasaan, tak lepas najis. Selagi tidak nyata sifat najis di pakaian budak yang belum memayis ni, tetap tidak dihukumkan najis. Walaupun ghaliknya, susah budak ni nak lepas daripada kena najis, tak dihukumkan itu pekok. Kalaulah betul lah pakaian tu najis. Kalau orang dulu ni tak apa nak betul mana kadang-kadang dia buat. Kadang-kadang dia penuhkan air dahulu dalam satu beseng, pakaian dia buh kemudian. Salah cara tu. Kalau najis, tapi dia dulu pun tak ada najis sebenarnya, kotor je kalau najis. Sebab tadi kan air wajib kena datang ke atas tempat najis, bukan air maurud. Ini mazhab Syafi'i kita. Mazhab lain tidak ada air datang nanti, tidak ada. Walaupun najis sekalipun, selagi tak berubah tak ukur najis. Contohnya kita kata satu beldi air jatuh tak cicak ke dalamnya, tak berubah air tu. Pandangan mazhab Maliki, pandangan Imam Nawawi sendiri, tak ukur najis selagi tak berubah walaupun air tu sedikit. Pada ni hak agak halus bab air ni mazhab Syafi'i. Mazhab ni tak ada kira air datang air melati, tak ada kira. Janji berubah ke tak berubah je. Kita mazhab Syafi'i dah, kalau air menanti, air sedikit menanti, walaupun tidak berubah, hukumnya najis. Wajib kena air tu datang ke atas tempat najis. Dalilnya mana? Dalil orang Badawi kencing di masjid Nabi SAW. Nabi minta dengan sahabat supaya datangkan air satu bekas. Nabi pun siram air ke atas, air kencing Badawi itu atas pasir. Mana pun najis, air datang ke atas tempat najis, maka suci lah pada ni. Kemudian mana ke hak kata air menanti? Nabi larang. Bangun tidur, Nabi larang kita selamkan tangan ke atas air bejana. Nabi larang. Sebab apa? Sebab Nabi kata fa innahu la yadri aina batat yaduh. Kerana seseorang tidak mengetahui di manakah tangan dia tidur malam tu. Tidur di mana tahulah. Tangan tidur di mana? Tahu tempat tangan tidur di mana? Tak tahulah tuannya tidur. Jadi tangan ni tak tahu tidur di mana. Nabi larang ni, selam tangan ke dalam air bejana. Sebab apa? Sebab tambuhilah kalau ada najis datang ke atas air sedikit. Tu tak boleh tu. Datang tu tak boleh. Tangan tu datang. Mana apa? Air yang sedikit menanti. Air maurud dipanggil. Air yang didatangkan oleh tangan tu. Itu hak dalil dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi contohnya, kalau kata air satu beldi, kita penuhkan air terlebih dahulu. Kemudian pakaian kita tu diyakini najis. Pakaian yang diyakini najis ni kita pun campur ke dalam air yang sedikit tadi. Mana apa? Air maurud, air menanti. Air sedikit didatangi oleh pakaian seluar yang diyakini najis, maka air tu automatik dihukumkan ni walaupun tak berubah. Ini mazhab Syafi'i kita yang muktamad pada ni. Tapi kalau pandangan Imam Nawawi tak ada masalah, sebab air tak berubah, tak najis. Walaupun najis datang sekalipun, pandangan muktamad tak boleh. Air tu automatik dihukumkan najis. Kita pun kicau-kicau seluar masa lagi dihukumkan najis, kita pun buh luar. Kita pun curah air najis tu. Kita pun timbul air baru pula dalam beldi tu. Kita pun datang pula pakaian dalam tu. Pakaian yang najis tadi yang belum suci. 10 kali buat seumpama tu, kekal pakaian tu dihukumkan najis, takkan suci. Sebab pakaian najis yang datang ke atas air yang sedikit. Berbeza, kita letak dahulu seluar yang diyakini najis, yang jirimnya sudah tidak ada. Jirim sudah tidak ada. Kita datangkan seluar yang diyakini najis ke dalam beldi yang kosong. Kita pun datangkan air satu timba di dalam tu. Air sedikit, tapi air datang bersentuh dengan seluar yang diyakini najis, air kekal mutlak. Air berada pada sama, tak ada isu. Air tu kekal mutlak. Kita bergonyoh, hilanglah sifat najis di seluar. Air tidak berubah.
seluar hukum suci. Kemudian apabila berpisah saja seluar dengan air itu dihukumkan mustakmal. Sesat. Dia semua. Cuma sunat meniga. Baru kita pun timba air lain, kita berdatang kali kedua, kita timba air lain, kita datang kali ketiga, boleh pahala sunat meniga. Mana air yang kita guna satu berdi tadi tu dipanggil mustakmal. Dipanggil mustakmal. Kalau kita nak dapat sunat meniga, kita tak air tu tertamu jadi sia-sia, kita seluar hukum suci dah ni. Kita pun bubuh dalam berdi yang kosong semula. Kita pun datang air kali kedua. Boleh pahala sunat kali yang kedua. Kita pun keluar seluar tu. Air dan berdi tu kekal mutlak. Sebab bukan menyucikan najis. Hanya untuk dapat sunat kali kedua, ketiga ketika basuh najis. Pakaian tu suci dah, maka air tu kekal mutlak. Air tu kekal mutlak. Kalau kita nak gunakan balik air tu untuk ambil sembahyang, boleh. Kalau kita siram gini, jadi air tu jadi turun tanah gitu je. Maknanya seluar yang diyakini najis, boleh dan berdi yang kosong, kemudian kita pun datangkan air. Air yang sedikit sudah bersentuh dengan seluar yang diyakini najis, air kekal mutlak. Air berada tempat sama. Contoh macam basuh najis dalam mulut dengan basuh najis dalam bekas berdi, samalah hak dalam Fatul Mu'innya. Air tu kekal mutlak, kita gonyoh seluar, hilang sifat najis di seluar. Air tak berubah, seluar hukum suci, air hukum mustakmal selepas kita pisahkan air daripada seluar yang asalnya dihukumkan najis tu. Itu saja. Jemaah. Ni bilah selah datang air tu panggil bilah dah tu. Jiruh, cucur, lalu, bilah, sama je lah. Kita balik pada kaedah orang dulu buat. Kalau betul-betul dia yakini najis, tapi tak najis orang dulu, pakaian hanya kotor saja. Najis itu memang dibubuh suku sakak juga, Allah tak boleh hidup kat. Sensitifnya ada ni. Mana kebanyakan pakaian semuanya adalah kotor kerana berpeluh-peluh. Itu saja. Kalau betul lah ya najis, tak betul ke kaifiah. Macam mana? Dia kadang-kadang air tu dia penuh dahulu, baru dia bubuh pakaian. Okey. Lepas tu dia bubuh sabun. Dia pun rendam. Tahu rendam? Rendam ke tak? Kalau rendam tu lama jadi busung. Tak ingat kan? Jadi busung macam begitu. Rendam lama jadi busung. Dah rendam lama. Okey. Kemudian rendam ni, siapa tanya dia nak basuh, dia cari satu beseng satu lagi, dia buat tepi, dia penuhkan air. Dia penuhkan air dulu. Pandai ni. Bukan beseng kosong, dia penuhkan air. Hak hak najis ni sebab dia bubuh pakaian kemudian ni najis. Dia buat keluar. Dia pun beru, dia perah. Mana najis Dia pun datangkan najis ke atas air yang sedikit yang sudah bertakung dalam beseng. Air tu najis pula jadinya. Kalau buat gitu memang tak betul kaifiah. Kalau dulu bukan najis, kotor saja. Kalau yakin najis memang tak betul. Dia pun datang beseng pertama penuh sabun ni, dicurah. Dia pun basuh beseng pertama, dia penuhkan air pula. Kemudian dia pun kicau berdi yang beseng kedua ni, dia perah, dia bubuh pula dalam beseng asal. Jadi mana pun air sentiasa menanti, bukan air yang datang. Kalau dia yakini najis, tak betul cara gitu. Kemudian barulah dia pun timbul air baru. Barulah dia pun datangkan air, cucuk air, jiruh air, lalu air. Hak tu yang kita naknya datang. Hak tadi bukan, tadi air menanti. Macam nak datangkan, nak jiruh, nak cucuk ni. Maknanya lepas-lepas dia bubuh tu, dia bubuh dalam beseng kosong. Jangan buang air. Lepas tu lepas selesai dah beru ni, hak dapat dalam beseng kosong tu banyak dah pakaian, dia pun timbul air. Dia pun datang air. Ni dia panggil cucur, jiruh, lalu, bilah. Ni. Ya tu. Air datang, cukup lah. Kicau. Suci dah pakaian tu. Perah-perah, bubuh dalam beseng kosong pula. Lepas tu datang timbul pula air. Jiruh pula dalam tu, cucur pula dalam tu, lalu pula dalam tu, bilah pula dalam tu. Cukup lah 3 kali. Sudah, pergi jemur lah. Makna orang dulu ni dia air menanti, bukan air yang datang dengan bau. Bukan cucur air ke atas pakaian najis, bukan jiruh air ke atas pakaian najis, bukan lalu air dan bukan bilah air kita nak panggil. Tapi orang dulu bukan pakaian najis.
Kan najis tu dia basuh suku sakak menuh waktunya. Ini hanya pakaian kotor saja, tak ada masalah pakaian kotor. Air menanti pun tak ada masalah. Kalau pakaian kotor ni bukan najis, kita penuhkan air satu baldi, pakaian kita ni hanya berpuluh-puluh baik kerja, tak ada najis. Kerja-kerja jabat ni kena najis apa? Tak kena najis apa kerja jabat ni? Cuma berpeluh, kotor. Berpeluh pun tidak, ekong kan? Berpeluhnya bila? Jadi pakai hanya kotor. Dia pun penuhkan air satu baldi. Pakaian kotor tu dia pun bubuhlah baldi tu, dia pun kicau. Jangan pun sabun je air jadi mutaghayyir, tak panggil mutlak. Dia pun kicau, hilang busung, perah pergi jemur. Air dah baldi tu, biasanya tu kekal mutlak, boleh ambil sembahyang ni. Kekal mutlak macam mana pula? Air mustakmal yang air digunakan untuk menyucikan najis. Sekarang ni kita bukan menyucikan najis, kita hanya menghilangkan busuk di pakaian. Itu bukan najis, tidak akan menjadikan air itu mustakmal. Kita pun datang pula pakaian kedua, kita pun kicau, hilang busuk, kita perah, kita pergi jemur. Air dah baldi ni, dalam beseng ni, boleh ambil sembahyang, kekal mutlak. Dengar kat luar ni pening pula orang. Allah kata pakai dah untuk menyucikan najis. Kita bukan menyucikan najis, kita hanya membersihkan kotoran busuk di baju. Kita bukan menyucikan najis di pakaian yang diyakini najis, bukan. Kita hanya menggunakan air mutlak tadi untuk membersihkan pakaian daripada kotoran busuk tu. Maka air digunakan untuk membersihkan kotoran sahaja, air kekal mutlak. Air yang digunakan untuk menyucikan najis yang dia kena, barulah air itu mustakmal je kalau air itu tidak berubah. Tadi hanya menyuci, hanya membersihkan. Suci tetap ada suci, bukan panggil menyucikan, sebab pakaian tu tetap ada suci. Boleh semayang, cuma oleh kerana pakaian tu dah berbau, dia panggil kotor busung. Jadi kita menggunakan air yang sedikit tadi dalam beseng ni hanya untuk membersihkan kotoran di pakaian yang busuk tu. Maka air yang digunakan untuk membersihkan kotoran bukan menyucikan aja, air itu kekal mutlak. Itu kata kadang-kadang orang kita ni berlebih-lebihan menggunakan air, berlebih-lebihan menggunakan tenaga. Siapa ke berkali-kali menggunakan air, timbul ni telak ni air dalam telaga. Cuma satu kelebihan je lah, sehat, sebab berpeluh-peluh. Sehat orang tua-tua. Kenapa? Kerana lah bukan air pahit ni, bukan air sungai ni, basuh air telaga, banyak mana dia basuh, berpeluh-peluh sehat lah. Tapi dia panggil apa tu? Berlebihan. Menggunakan air pun berlebihan, jadi tenaga pun berlebihan, digunakan hanya untuk membersihkan pakaian yang hanya kotor, bukan menyucikan najis yang diyakini najis, bukan. Hilangkan jirim najis, datangkan air ke atas tempat najis. Jangan najis yang datangkan ke atas air yang sedikit. Kalau najis datang ke atas air sedikit tadi automatik dihukumkan najis walaupun tidak berubah sekalipun. Ada ni. Ni contoh ni. Orang nak makan tu kan, dia kadang-kadang buah air sebekas pakai ulu tangan. Kalau tangan kotor saja tak ada isu. Kalau ada tangan najis je seorang, tangan pun datang ke atas air, maka tangan kekal najis, air pun najis. Tangan tak akan jadi suci sebab menyucikan dengan air najis. Tangan lain pula masuk dalam air najis. Tapi kalau tangan semuanya adalah kotor saja, tak ada masalah. Kadang kita tak sedar tangan kita najis. Mana contohnya? Kita pecah jerawat di pipi kita. Jerawat ni ada darah, ada nanah. Kita dah sedar ni najis ni. Kita dah sedar. Kita pun masuk air tangan ke dalam air yang dulu kan, ni ada dia punya bekas basuh tangan tu. Hak masuk tangan saja tu. Tak kena tu sebab datang ke atas air yang sedikit. Ada ni. Sama juga ni. Dia pakaian dia najis, kena daun nyamuk.
Kemudian dia pun ambil darah nyamuk di pakaian dia, ambil air secetong, bubuh tepi koloh, dia pun ambil pakaian dia, diubuh dalam tu. Air dalam secetong ni banyak ke sedikit? Sedikit. Kemudian didatangkan baju yang kena darah nyamuk tadi tu, hok yakin najis, ke atas air sedikit. Air tu automatik dihukumkan ni walaupun tak berubah. Macam nak menyucikan pakaian dia. Hok berat laginya, ni orang panggil tak pandai nak basuh kecing. Hok berat laginya, dia kecing, dia pun selok, dia pun ambil air, ibu tangan dia pun masuk. Dia pun masuk paliaro dalam tu. Tak ada ni. Sekarang ni air ni banyak ke sedikit? Sedikit. Dia pun datang paliaro dalam tu. Maka najis lah air tu. Ditikam ke dalam air yang sedikit tu. Kalau ditikam dalam air kolah tak apa. Tapi bukan kolah masjid ni. Kalau masjid kena kejong dia orang lah. Kolah rumah dia. Dia kecing tepi kolah rumah dia, cetong tak ada. Dia pun khabak kolah tu, dia pun tikam paliaro dia dah kolah tu. Tak apa, sebab air banyak. Ni tak ni, ambil paliaro dia, bubuh dalam ni. Apa ni? Najis, datang ke atas air sedikit. Maka tak air di tangan ni, hukum najis. Paliaro dia tetap najis. Ni pula najis ni, habis pula najis. Merebok pula najis ni. Bagi apa ni? Nampak comel dia kata, basuh kecing tak pandai. Dia ambil air, diselok gitu je. Dia bubuh. Dia bubuh atas tu. Mana boleh? Air sedikit. Orang apa tu? Najis datang ke atas air yang sedikit, maka air tu dihukumkan najis walaupun tidak berubah sekalipun. Jadi yang pastinya, buang jirin najis, datangkan air ke atas tempat najis. Air yang sama, air yang bertakun tempat yang sama, tidak ada isu. Sebab apa? Sebab air yang sedikit sudah datang ke atas tempat yang kena najis, yang jirimnya kita buang terlebih dahulu. Itu cara menyucikan najis aini mutawassitah. Dan jika ada ia yang najis aini mughallazah, maka disuci akan dengan 7 kali lalu air atasnya, salah satu daripadanya air tanah. Lalu air, kenapa? Siram air, jiruh air, cucur air ke atas najis mughallazah, itu panggil lalu air. Dengan bahawa datang air ke atas najis mughallazah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.